Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua penonton setia Wanita hari ini. Walau di mana sahaja anda berada dan di mana sahaja anda menyaksikan kami, baik di platform media sosial di Facebook maupun yang menyaksikan kami di kaca televisyen. Hari ini hari Isnin 13 Mac 2023. Yana, maafkan saya sebab saya, Yana, hari ini suara saya tak berapa nak ada. Saya mungkin kurang rehat sebab jaga anak di rumah yang demam. Dah masuk hari kelima hari ini, Yana. Ya Allah, itu sebab saya ada sembang juga dengan Syira sebelum siaran dan sebagainya. Zin demam sebab gigi nak tumbuh. Sebab gigi nak tumbuh 2 batang dekat belah atas. Lalu tumbuh belah bawah kan, dia tumbuh belah atas. Allah, hugs and kisses untuk InsyaAllah. Zin. Semoga cepat sembuh InsyaAllah. dan semoga cepat gigi dia tumbuh. InsyaAllah. Okey, baik. Apa-apa pun kami doakan yang terbaik untuk anda semua. Seperti yang Syira katakan, hari ini hari Isnin. Mungkin ada Monday Blues, tetapi simpan-simpan sikit Monday Blues anda itu. Okey, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah kepada semua yang menang dalam Anugerah Drama Sangat. Tonton Anugerah Drama Sangat 2023 yang berlangsung malam semalam. Dimaklumkan antara yang memenangi kategori-kategori yang dipertandingkan semalam adalah Anna Jobling bagi kategori pelakon wanita popular. Lepas tu Reza Rosli bagi anugerah pelakon lelaki popular. Datuk Aaron Aziz bagi anugerah pelakon lelaki terbaik. Umi Nazira bagi anugerah pelakon wanita terbaik dan gandingan. Anna Jobling dan juga Merkin untuk gandingan Serasi TV terbaik. Tahniah kita ucapkan kepada semua yang menang. Yang tak menang jangan risau, cuba lagi tahun hadapan. Betul, dah tercalon itu juga satu kemenangan sebenarnya. Baiklah, dan untuk hari Isnin ini saja, semalam kita dah menyaksikan kemeriahan tonton Anugerah Drama Sangat, tetapi hari ini kita juga ada satu lagi berita gembira yang ingin kita kongsikan kepada anda semua. Yang mana aktris Hollywood kelahiran Malaysia Tan Sri Michelle Yeoh menempati ramalan ramai apabila diumum pelakon wanita terbaik Anugerah Akademi Oscar ke-95, Yana. Betul, yang telah pun disiarkan secara langsung dari Dolby Theatre. Dan Michelle Yeoh, Tan Sri Michelle Yeoh telah pun menewaskan 4 calon hebat lain, iaitu Andrea Riseborough yang membintangi filem To Leslie, Kate Blanchett menerusi filem Tar, Michelle Williams dari filem The Fablemans dan Ana de Armas dalam filem Blonde. Wah, hebat. Dan sebenarnya Tan Sri Michelle Yeoh juga telah pun memenangi beberapa anugerah lain dalam kategori yang sama, iaitu pelakon wanita terbaik. Antaranya termasuklah anugerah Golden Globe ke-80 dan Screen Actors Guild Awards ke-29. Saya yakin dan saya pasti ini antara pencapaian terbaik rakyat Malaysia. Khususnya tahniah sekali lagi diucapkan kepada Tan Sri Michelle Yeoh. Semoga dapat meraih lebih banyak lagi kejayaan di masa akan datang. Betul tu, Yana. Dan selain daripada Tan Sri Michelle Yeoh, kita harapkan juga banyak lagi karya-karya di Malaysia yang boleh diangkat ke mata dunia. Baik, paparan mengenai kemenangan ini insya-Allah akan kami bawakan kepada penonton-penonton esok hari Selasa. Bersama dengan paparan yang akan dikongsikan oleh wartawan kami, Ashikin. Okey, baik. Seperti yang dijanjikan, kalaulah anda follow kami di media sosial, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Hari ini topik yang akan kita bawakan adalah topik yang sangat-sangat berkait rapat dengan setiap seorang daripada kita. Betul, dengan semua orang. Okey, topiknya adalah mata duitan. Kalau Yana tanya Syira, mata duitan pada Syira sangat penting. Duit tu penting. Betul orang kata duit bukan segalanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Dan bercakap mengenai duit ini, kita nak saksikan dulu paparan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita. Jom kita tengok. Bukan cuma hati yang kau sakiti, juga hidupku. Diriku ini pasanganmu, bukannya musuhmu. Tak perlu Fatin, tengok jap dulu tu. Cantiknya. Eddie belikan juga ke yang ni? Eddie belikan. Cantik. Abang beli. Untungnya awak Fatin. Eddie belikan bertuah lah awak ni. Bang, tengok ni cantik je. 2,500 je. Cantik tak? Mahalnya, 2,000 lebih. Sayang tak apa, tapi janganlah melebih-lebih sangat. Bukan senang nak cari duit sekarang ni. Janganlah membazir. Nanti kalau aku nak cari isteri, aku tak nak cari macam ni. Habis duit aku nanti. Betul, dengar tak? Tak sayang, tak membazir. Dah beli mahal-mahal. Beli RM100 pun cukup dah. Okey je. Betul ke yang berjuang akan kalah dengan yang berduit? Betul. Okey. Tapi itu untuk perempuan yang tak independen je. Alright.
kalau perempuan yang independen, dia tak akan mengharapkan duit lelaki, dan dia akan menghargai lelaki yang sanggup bersusah payah untuk halalkan dia. Itu dia, Yana. Lelaki nak menang, perempuan pun nak menang. Ada yang kata perempuan ni mata duitan, ada yang juga kata untuk perempuan, kita yang perempuan ni, lelaki kenalah sediakan apa saja yang kita perlukan semampu yang mungkin. Sebab itu kata orang untuk kelangsungan hidup kita sendiri, Yana. Betul tu. Topik yang kita bawakan pada hari ini adalah mata duitan. Apa pandangan anda? Apa pendapat anda tentang topik pada hari ini? Macam yang Syira katakan tadi, memanglah duit itu bukan segala-galanya. Tetapi dalam konteks kehidupan hari ini, dah tahun 2023, segala-galanya memerlukan duit. Okey, hari ini kita nak kupas dengan terperinci lagi, dengan lebih mendalam lagi. Apa yang dimaksudkan dengan mata duitan? Adakah kaki kikis, pisau cukur, gold digger, semua ni jatuh dalam kategori mata duitan? Dan lebih penting kan, Syira, macam mana sebenarnya kita nak melukis garis halus antara menjadi seorang yang realistik dalam kehidupan hari ini, dan juga untuk membezakan orang realistik dan juga seseorang yang materialistik, maka jadilah mata duitan. Betul tu, dan perbincangannya sebentar sahaja nanti. Jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Kau dah buat dah apa yang aku suruh? Kau dah mula berkawan dengan dia tak? Kau jangan ingat aku akan tanggung kau dengan adik-beradik tau. Ingat tu. Sekarang ni aku nak kau balas jasa aku, kau pikat dia. Senang hidup kau, senanglah hidup aku. Mama, takkanlah pergi cari tiba, malulah. Alah, tak payahlah kau nak malu-malu sangat. Muka gatal kau tu nampak sangat. Ni, muka kau ni, kerti ke malu? Ha? Kau pikat dia. Sebab aku dah nampak dah. Kalau kau pikat dia, kau senang. Aku pun senang. Kau teringin jugalah nak jadi orang kaya, nak jadi member besar. Cukuplah mak kau tu je yang tak gerti nak balas jasa aku. Jangan kau pergi panggil macam mak kau juga. Alah, Mak Ngah tak payah risaulah. Nanti bila Lana dah senang kan, Lana akan beli gelang emas. Tapi bukan satu tau. Dari hujung kuku sampai hujung kuku kaki Lana beli. Kalau susah sangat kan, Mak Ngah duduk dengan Lana. Boleh jadi member besar kat situ. Jadi kau pastikan kau kahwin dengan dia. Lepas tu kau bawa aku keluar daripada sini. Sebab aku tak nak duduk lagi dalam rumah ni. Bukan harta yang aku ada dah lama dah aku hidup senang lenang. Mak Ngah tak payah risaulah. Apa? Mak Ngah ingat Lana dah lupa dah misi kita? Ataupun Mak Ngah ingat kalau Zarul tu orang susah, tak berduit, Lana nak kat dia? Sebelah mata pun Lana tak pandang. Burung pipit terbang melayang, terbang pagi sampai siang. Jika cinta tak pakai wang, mana mungkin wajahnya terbayang. Sawit bukan sembarang sawit, sawit dari negeri jiran. Duit bukan sembarang duit, duit untuk persiapan hantaran. Ada yang nak jawab? Ada yang nak beli pantun ni? Ada? Tidak? Tidak ada? Okey, baik. Pantun kita ni daripada siapa tadi, Syira? Daripada Dafa Varun Abdallah. Terima kasih atas pantunnya. Ya, betul. Dan tadi kita ada saksikan sedikit paparan menerusi drama Cukup Derita itu yang sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu mata duitan. Betul tu, dan kita bawakan di dalam studio kita pada hari ini ada 4 orang panel. Kita ada 3 lelaki dan 3 wanita untuk kita debatkan hal ini. Yang mana kita perkenalkan terlebih dahulu di kiri saya ialah pempengaruh Farah Delia, cantik manis orangnya. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Okey, di sebelah kanannya Daniel Dashuki, selebriti. Hai Daniel. Mak Dan juga seorang selebriti, dan juga di kanan sekali iaitu Encik Zaid Muhammad, perunding motivasi. Assalamualaikum. Okey, soalan pertama saya. Semua dah ready nak gaduh? Ya. Dah gaduh pun tadi sikit-sikit kan. Belum start kita dah gaduh. Belum start lagi dah gaduh. Commercial break tadi kita dah gaduh. Tak adalah. Baik, untuk membuka perbincangan kita pada hari ini. Macam tadi kita dah cakap, topiknya memanglah mata duitan. Tetapi sering kali mata duitan ni dikaitkan juga dengan pisau cukur. Ya. Ataupun gold
gold digger ataupun kaki kikis. Tapi Encik Zahid sebagai permulaannya, mungkin Encik Zahid nak memberikan definisi sebenar untuk terma mata duitan ni. Adakah kaki kikis, gold digger semua ni jatuh juga bawah mata duitan? Silakan Encik Zahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Topik cari pasal. Belum apa-apa dah dah kan. Sebab memang duit satu benda yang semua orang nak. Tipu lah kalau dia cakap saya tak nak duit kan, tipu. Sebab duit ni adalah satu peralatan. Dia tools untuk apa? Mencapai kebahagiaan kononnya lah. Sebab tu ramai orang kata, saya akan gembira bila saya banyak duit. Tengok banyak duit pun tak happy juga kan. Saya tertarik dengan pepatah Jerman. Pepatah Jerman. Terus kita masuk je lah kan, tak banyak masa kan. Sebab apa? Sebab orang Jerman dia guna konsep mata duitan ni sebagai peralatan untuk jangan jadi taksub dengan duit lah maksudnya. Dia kata bila kamu bahagia, kamu ada peluang jadi kaya. Kebanyakan kita kata, bila aku kaya, aku bahagialah. Orang Jerman kata silap-silap. Mak Dan ni tahulah kot Jerman punya pepatah kan. Dia kata when I'm happy, I have a chance to be rich. Maksud dia kebahagiaan tu jauh lebih besar daripada duit tu. Jadi orang yang mata duitan ni agaknya dia fokus terlalu kecil lah. Terlalu kecil kepada nak duit. Tapi dia nak apa sebenarnya duit tu? Kadang-kadang dia terlupa. Apa aku nak duit banyak-banyak ni? Sampai gaduh dengan orang, sampai gaduh tu okey lagi. Sampai manipulasi, menipu, rasuah, ambil orang punya, mencuri, itu dah termasuklah pisau cukur, pisau cukur, kikis, kaki kikis sama juga. Bila dah terlalu taksub dengan duit dan duit tu jadi matlamat utama, macam-macam pun aku nak juga, habislah. Jadi kita cuba hurai tentang ni lah, bagaimana duit tu tak salah. Yang salahnya orang tu. Kan lebih kurang gitu. Allah Baik. Maksudnya duit tu memang betul orang kata duit tu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit dan kita kena ada duit untuk kita kelangsungan hidup kita dan sebagainya. Baik, kalau saya dapat tanyakan kepada Farah, itu maksud maksud mata duitan secara generalnya. Kalau dapat saya tanya kepada Farah, mata duitan ni selalunya orang kaitkan dengan wanita. Tapi ada juga lelaki mata duitan yang nak. Kalau saya nak tanya kepada Farah sendiri, kalau Farah sendiri penting tak untuk Farah tahu status kewangan seseorang sebelum Farah mendekati individu berkenaan? Okey, bagi saya untuk tahu status kewangan seseorang itu tak penting. Sebab itu mungkin privasi orang. Dan kita berbalik kepada duit lah. Duit tu merupakan macam harta benda yang kita perlukan. Mungkin itu keperluan, tetapi kalau macam kehendak tu mungkin dari kita lah. Keperluan itu hanya keperluan saja. So nak tahu itu penting ke tidak, itu sebenarnya tak penting. Okey, baik. Pernah ataupun tidak seseorang yang cuba mengenali Farah, lepas tu dah nak melangkah ke step yang seterusnya, lepas tu melabelkan Farah sebagai mata duitan ataupun sebagainya. Pernah ataupun tidak berlaku dalam situasi? So far tak pernah. Tak pernah. Tapi marah tak sekiranya kalau seseorang label Farah sebagai seorang mata duitan? Mestilah marah. Marah Mesti marah. Oh, okey. Kalau macam saya, kenapa marah? Sebab kita tahu nak cari duit itu susah. So kalau dia label kita sebagai mata duitan, kita pun tahu kita cari duit sendiri, tak perlukan duit orang lain. Jadi kita marahlah nak label kita sebagai mata duitan. Saya suka apa yang Farah katakan tadi. Kita akan marah kalau kita bukan mata duitan, tetapi orang kata kita mata duitan. Tapi macam saya tak kisah pun orang kata saya mata duitan sebab kita sendiri yang tahu apa yang kita lakukan. Betul tak? Dan kita berdiri dalam dunia yang mana realistik. Kita perlu menjadi realistik. Lantaklah orang nak kata kita realistik pun. Tapi itu kalau saya kan, Syira. Kalau Daniel macam mana? Biasanya orang kata perempuan je yang gold digger, perempuan je yang mata duitan. Tetapi mungkin ada juga lelaki yang sebegini. Apa pandangan Daniel? Okey, I tak pernah kena benda tu. Okay. So I tak tahu sangat. But for me, duit is sangat-sangat important lah. Yes. Okay, sangat-sangat important. You sakit pun you perlu duit. Everything in your life you perlukan duit at the end of the day. Jadi for me tak salah pun actually kalau perempuan kerja duit ke anything, because expectation towards a guy is very high. So kita as a guy we have to do what we have to do. Exactly. So bagi I tak ada issue pun dengan benda tu.
For me lah. Masih single? Yes. Masih mencari? Masih mencari? No, I fokus kerja. Jawapan selamat. Not ready to mingle. Yes. Baik, itu jawapan daripada Daniel. Masih lagi bujang tetapi ready to mingle, mak kata Yana lah. Kita nak tanya Mak Dan pula. Mak Dan ada nama, ada kerjaya, seorang ayah, seorang suami. Pastinya Mak Dan pernah ke didekati oleh mereka yang mata duitan? Mungkin kalau kita ni ada duit ataupun kita ada kerjaya, kawan-kawan nak rapat dengan kita. Pandangan Mak Dan? Pandangan saya, okey, segi macam saya cakap dah, saya ada seorang suami lah, so saya ada keluarga, ada isteri lah. So saya perkenal isteri sebelum saya jadi seorang yang kerja-kerja macam ni lah. Jadi saya pun kenal isteri saya zaman yang memang duit tak ada pun. Saya pun tak ada duit kan. Orang kata sekarang ni saya ada banyak duit lah. Tapi masa dulu pun memang dia dah pernah duduk dengan saya masa dalam poket kita ada RM10 saja. So alhamdulillah dari segi itu saya rasa bersyukur sangatlah sebenarnya. Tapi nak kata sebab kita ni bila kita kerja macam ni, bagi saya kita ada tanggungjawab lah. Bila kita seorang yang ada platform, kita even dekat radio kita boleh tolong nyampai kepada orang yang ramai lah. Dan bagi saya kita juga ada sedikit tanggungjawab lah untuk kalau ada orang contohnya DM kita dekat Instagram minta tolong. Lagilah musim COVID baru ni lah. Ramai yang DM minta tolong lah. Kadang-kadang bukan minta tolong segi duit tapi minta tolong. Saya ingatlah sekali hari tu minta tolong segi dia nak bersalin dah. Lagi 1 bulan nak bersalin dan tak ada apa. Dan saya pun kata dekat rumah saya ada banyak baju baby ke barang ni semua. So daripada segi itu saya boleh membantu. Tapi dari segi macam duit ke apa, ialah mungkin saya pun belum ada level yang saya pun boleh pergi membantu orang ramai segi macam tu kan. Tapi nak kata orang yang macam saja nak kenal dengan saya, saja nak kawan dengan saya sebab alhamdulillah saya pun belum sampai lagi belum ada kena case macam tu lagi lah. Seronok dengar sebenarnya apabila kita tahu tanggungjawab kita, apabila kita tahu prioriti kita, betul tak? Dan anak Mak Dan juga namanya Zain kan? Namanya tu dengar tadi kan. Zain sama kan. Zain dan Zain. Anak demam ni. Anak demam dah masuk 4 hari tumbuh gigi. Allah. Semoga cepat sembuh lah. Okay, alhamdulillah baik. Dan dalam konteks saya samakan Cik Zaid, bercakap tentang seorang ayah. Okey, saya teringat satu cerita lakonan Marilyn Monroe. Dia pernah berkata begini dalam filem ni antara yang dicakapkan oleh Marilyn Monroe adalah kenapa sebagai seorang lelaki bila nak mencari pasangan hidup dia nak mencari seorang wanita yang bukan gold digger, seorang wanita yang tidak melihat status dan kewangannya. Tetapi apabila dia menjadi seorang ayah, dia nakkan yang terbaik untuk anak perempuannya, nak cari lelaki-lelaki yang stabil, nak cari lelaki-lelaki yang ada kewangan yang baik. Kenapa konteksnya berbeza pula antara dia dan apabila dia menjadi seorang bapa? Pendapat Cik Zaid? Faham. Sabar. Tapi very good question. Saya tertarik yang Mak Dan sebut tadi pasal isteri dia, kenal dia masa dia tak ada apa-apa. Bagi saya itu yang terbaik. Sebab ujian seorang isteri ialah masa suami tak ada apa-apa. Nak tahu setia ke tidak kan. Jadi seolah-olah menjawab soalan Yana jugalah. Kita kalau kita banyak duit, kita dah berjaya, kita tak tahu orang tu datang sebab dia nak kita ke, dia nak duit kita ke, dia nak nama kita tak tahu. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, confirm lah dia suka kita as a person. Saya lebih suka tengok kepada bukan bagi saya lah, nilai seseorang tu bukan dengan duit yang dia ada pada masa tu, tetapi dengan potensi dia buat duit. Menarik ni. Dia potensi dia buat duit. Jadi boleh jawab soalan Yana juga tadi. Saya sebagai ayah, anak saya pun dah masuk umur bakal berkahwin juga dah. Anak yang sulung pun dah kahwin dah. Anak saya sulung dah berkahwin. Jadi saya memang akan pastikan bakal suami saya ada anak perempuan 2 orang. Pastikan anak bakal suami bukan banyak duit tetapi mempunyai potensi tinggi untuk buat duit. Maksud dia ada pelajaran, ada sikap yang bagus, hormat orang, apa lagi tidak pemalas, rajin bekerja and all these things lah. Maknanya kalau saya tengok itu nilai dia tinggi kat situ. Sebab orang macam ni, macam kita semua, macam Mak Dan, saya pun ada sedikit cerita tentang bagaimana zaman-zaman anak kecil dulu, pernah satu kali, walaupun saya ni financial consultant, banyak kali juga hantuk dinding fikir nak bayar hutang macam mana. Kan, hujung-hujung bulan, duit gaji cukup-cukup, tak cukup pun. Jadi,
ketika itu mungkin sedikit cerita tentang pengorbanan isteri saya lah. Masa tu memang saya habis kering sungguh. Bayar tol pun guna duit shilling. Dan paling ultimate, makan lunch, roti, sekeping bagi 2 orang. Sebab duit ngangang beli susu anak. Tapi isteri saya steady. Dia makan roti. Saya rasa roti tu paling sedap sebenarnya. Walaupun terpaksa kongsi, tak kenyang pun. Tapi that feeling tu, maksud dia appreciate duit tu bukan dari segi material semata-mata, tetapi usaha kita tu lah. Of course lepas tu kita kerja kuat lah. Dan alhamdulillah akhirnya kita akan keluar daripada kesusahan tersebut. Tapi maksud saya kat sini macam tu. Kalau saya nak menantu saya, lelaki saya nak macam tu juga. Okey, baik. Sanggup bersusah dan insya-Allah dia akan berjaya atasi whatever masalah kewangan yang dia ada nanti. Baik, jawapan terbaik. Okey, Daniel, nak tambah ke? Tapi what happen is, ini pendapat saya, what happen is because benda ni it goes by generation tau. Maksud saya daripada parents itself, dia akan suruh macam okey, ni jaga cari husband yang baik, yang ada duit and stuff like that. So yang ni pun lagi ada anak akan cakap benda yang sama. So benda tu by generation akan jatuh turun. And then kawan pun akan cakap benda yang sama. Betul. So it set the mentality towards women. Is it true? So for me, the generation makin lama thinking like that. Betul. Dan saya tak menidakkan apa yang Daniel cakap sebab ada betulnya di situ. Sebab macam yang Cik Zaid katakan, ibu bapa mana yang nak melihat anak-anaknya susah. Tak ada ibu bapa yang nak tengok anak dia tak cukup makan, nak beli pampers dan susu anak pun tak cukup duit. Tidak ada ibu bapa yang sebegitu. Dan sebab itu jugalah mungkin dari generasi ke generasi, kamu wanita kan Farah, kita khususnya diberi orang kata nasihat untuk mencari pasangan hidup yang pertama sekali stabil, yang kedua berduit, yang ketiga orang keturunan yang baik, yang dihormati dan sebagainya. Mungkin inilah yang terjadi dalam konteks nasihat yang sebegitu. Panas sebenarnya. Saya nak redakan sebentar. Kita nak raikan penonton-penonton kita di Facebook. Sabar ya. Sila. Okey, baik. Daripada Nurul Atilia, katanya bagi saya duit itu penting, tapi kalau ada duit tak bahagia pun susah juga. Bagi saya biar seiring duit dan juga bahagia. Okey. Produser kita minta kita bacakan satu lagi komen dari Wiyahla. Wiyahla? Ya, betul, Wiyahla. Bagi saya sangat penting untuk kita tahu kewangan. Macam saya bertunang ikat 2 tahun sebab minta bakal encik suami settlekan loan masa belajar. Alhamdulillah, masa majlis kahwin kami kongsi. Duit dapat buat majlis dua-dua belah dan meriah. Bukan mata duitan, tapi perancangan masa depan. Pas kahwin, wanita auto jadi accountant. Family planning. Saya sangat suka apa yang Wiyahla ni kongsikan. Sebab itu yang menunjukkan seseorang wanita itu sama ada dia mata duitan, yang dia nak kikir sahaja duit seseorang lelaki ni, ataupun dia membantu lelaki ni untuk menjadi seorang yang mempunyai financial planning yang lebih baik. Okey, sabar. Baik, saya dah redakan awak sekali lagi. Saya jadi pereda hari ini. Kita nak dengar juga pandangan orang ramai mengenai perkara ini. Jom kita saksikan. Jom. Baik, pada saya orang yang mata duitan ni, mereka ada satu visi dan misi yang tersendiri, yang mana mereka mengejar kekayaan, yang mana mereka mengejar sesuatu yang boleh memberikan kebahagiaan kepada mereka. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sementara dan juga kebahagiaan yang boleh memberikan kesengsaraan kepada mereka. Jadi elakkan daripada menjadi mata duitan. Mata duitan yang pertama itu pilihan dia, yang kedua not good. Naughty, not good, tak baik. Kenapa nak jadi mata duitan, Wak? Janganlah mata hati ke, mata-mata ke. Mata duitan, real definisi kepada saya rasa orang ni buat semata-mata semuanya kerana harta, buat semata-mata semuanya untuk mengikis duit, wang ringgit seseorang itu dan mengejar kepada keduniaan, bukan kepada akhirat kelak. Definisi mata duitan, first saya rasa dia memang memilih harta benda, duit, emas, walaupun harga emas meningkat. Tapi dia pilih benda tu je berbanding dengan benda-benda lain, mungkin sehingga mengorbankan perasaan orang lain. Niat tidak menghalalkan cara. Ada banyak lagi benda lain yang kita boleh buat untuk dapatkan duit. Sekurang-kurangnya bekerja, Tuhan bagi kita tulang 4 kerat. Alasan-alasan sedemikian, kita tak terima dek, netizen marah nanti. No. Respon kita yang terakhir tu tak baik. Naughty, no. Seronok dengar dia bercakap tentang topik ni kan. Okey, Farah. Kalau tadi Farah kata memang Farah tak kisah sebenarnya status kewangan seseorang lelaki yang ingin mendekati Farah. Tetapi dalam konteks
sekarang ini di tahun 2023 dengan harga barang naik, post pandemik yang ramai orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kita tak nafikan yang kewangan ni antara punca pertama pergaduhan dalam rumah tangga yang berlaku sekarang ni mungkin yang kadang-kadang membawa kepada perceraian juga. Tak Cik Zaid? Betul, setuju. Bagaimana sebenarnya kita kaum wanita ni dalam kita tidak ingin memandang sudut ekonomi ataupun sudut kewangan seseorang itu sehingga kita sendiri dilabelkan sebagai mata duitan, tetapi pada masa yang sama kita nak faham kan lelaki ni yang kewangan itu penting sebagai tunggak keluarga, you perlu cari duit, you perlu beri nafkah. Bagaimana Farah melihat situasi ini? Okey, jadi bagi saya, kewangan itu penting. Jadi kalau seseorang wanita berada dalam situasi yang macam tu, wanita tu harus, kalau boleh seeloknya nasihatkan si suami. Okey, memberitahu kita memerlukan duit untuk membeli barang keperluan. Okey, jadi wanita juga kalau itu tidak jalan, okey, wanita perlu bekerja. Perlu ada sesuatu untuk untuk backup, backup planning macam tu. Okey, jadi apa sebenarnya expectation Farah untuk seorang suami ni? Ada ke kena ada kerjaya yang baik ke? Yes, macam mana? Betul. Kena ada. So zaman sekarang sebenarnya dua-dua si isteri dan si suami dua-dua perlu ada kerjaya. Suami itu untuk lebih selamatlah, untuk menghasilkan institusi keluarga yang harmoni. Baik. Jadi memang tak dinafikanlah. Memang wang ni penting. Dan perlu mainkan peranan suami dan juga isteri macam yang Farah katakan tadi. Perlu ada komunikasi yang baik antara keduanya ni. Okey. Baik. Madan lelaki tu dua-dua ni dia pandang kita macam silat you tengok dua hari bercakap. Baik Madan, kalau dapat saya tanyakan, betul apa yang Yana katakan tadi, di pasca pandemik ini ramai pasangan yang bercerai-berai disebabkan kewangan. Macam Farah pula kata suami dan isteri kedua-duanya kalau boleh menyumbang seeloknya menyumbang. Macam Mak Dan sendiri telah pun berkahwin, saya nak tanya kepada Mak Dan lah, wajar ataupun tidak kita mengetahui status kewangan pasangan ataupun bakal pasangan kita, sebab kita risaulah kalau kita kahwin dengan diorang, kita pula yang menanggung hutang mereka. Pandangan Mak Dan sendiri? Rasanya pasal bakal itu agak susah sedikit lah kan, yang kita betul-betul kan, bukan kita macam okey sebelum kahwin saya nak tengok bank statement awak tu. Kita nak sampai tahap tu kan. Tapi dalam perkahwinan ni bagi saya sangat penting lah. Tanpa wife saya boleh kata saya dah hanyut dah lama dah. Dari segi duit lah kan. Sebab itu wife kita yang bagi tahu macam ni bulan ni ke bulan ni ke apa. Kontrol bukan kontrol, tapi dia membantu kita lah untuk macam stabilkan kita punya ekonomi rumah tangga lah. Planning family planning lah. Itu betul. Walaupun kita lelaki, walaupun kita kadang-kadang saya ketua keluarga whatever, tetapi kita ego tu kita letak kat tepi, kita buang. Kita kena dengar pendapat isteri kita. Dan at the end of the day, kita ni satu rumah tangga, kita ni ada satu team. Dan kalau macam dalam family saya je yang kerja, wife saya adalah housewife yang jaga anak. So duit saya sebenarnya bukan duit saya. Duit saya adalah duit kita as a whole lah. Keluarga. Untuk uruskan semua ni, untuk ni. Maknanya itu yang kita ada. So, everybody ada. Macam dalam keluarga, ayah nak beli ni, wife I ada yang tidak beli ni. So, kita ada tugas-tugas. Kita bagi-bagi macam tu kan. So, tipulah kalau kata benda ni kita tak pernah gaduh, tak pernah ada masalah pasal kewangan ni. Dan itu boleh kata the main punya, bila ada isu, kewangan lah ada dia punya main fact lah. Dan saya rasa dalam semua perkahwinan 90% of argument adalah pasal duit lah. Tapi saya as seorang yang mualaf jugalah, yang masuk Islam, saya boleh kata sebelum dan selepas, walaupun saya masuk Islam pada umur 23 tahun dan masih muda lagi lah, tapi bezalah kita punya pemikiran kita tentang duit lah selepas kita masuk Islam dan sebelum kita masuk Islam. Sebab sekarang ni as a Muslim, saya ada kiblat. Kita ada kiblat kita. Kita ada kiblat. Kalau Islam tak ada kiblat lah. Kiblat ada duit kita lah. Kalau kiblat kita ada duit kita, susah. Kita semua ada benda-benda yang of course
money is very important lah. Rasanya semua orang dalam pandemik semua dah cakap benda ni. Duit tu sangat penting. Kita tak boleh nak minum air, kita tak boleh nak makan kalau tak ada duit. Nak pergi toilet pun tak boleh. Ya, 20 sen pun kena ada. Saya pun sampai dah. Alah, tak ada sharing kan. Tapi kita jangan pun dulu jadi macam kita terlalu taksub ataupun kita terlalu bertuhankan duit. Ya, bertuhankan duit. Ya, kita terlalu agungkan dia lah. I mean, of course, it's very important. It's the most important thing. But kita kena prioritize lah. Dan at the end of the day, bila you sampai satu tahap, if you have 1 million, or if you have 10 million, or you have 100 million, sebenarnya it's, you know, it's no difference lah. It's no difference. Bila sampai satu tahap tu, tak ada makna dah. Tak ada makna dah duit tu. Tak ada nilai dah ringgit. Isteri tengah menonton dekat rumah ke? Tak tahulah. Kalau ada pesanan macam ringkas untuk isteri, apakah ia? Silakan sikit. I mean, dah apalah kan. Terima kasih ke? Yalah, of course lah, terima kasih lah. Dan dia dah tahulah sebenarnya. Walaupun kalau dia tak ada dalam live saya dah hanyut dah lama dah. Dia dah tahu dah. Cukup dah tu, power dah tu. Cik. Jarang kita nampak Mak Dan baju kucing. Okey, baik. Untuk Daniel pula. Okey, kalau kita tengok dari personality Daniel, seorang yang berwibawa, nampak menjaga penampilan dan sebagainya, auranya, masya-Allah. Okey, tapi pernah ataupun tidak Daniel berhadapan dengan situasi di mana terjumpa ataupun terkenal dengan seseorang yang memang seorang yang mata duitan? Pernah ataupun tidak? High maintenance ataupun kalau nak mengenali seseorang itu, mungkin ini antara red flags kan? Dalam kalangan lelaki yang melihat ni, kalau Daniel macam mana? Ada ataupun tidak? Banyak. Banyak. Jawapan jujur di situ. Banyak. Ada yang ex-girlfriend saya, ada nama tak disebut. Okay. Ada yang kawan-kawan saya, kawan-kawan perempuan yang saya kenal. So, kita berbincang, cakap kenapa semua. Saya pun fahamlah sudut dia orang kenapa basically. And then kebanyakan kita, kawan-kawan saya lah, lelaki semua, kita understand yang kita perlu provide, and then macam saya sendiri, saya prefer isteri saya duduk kat rumah. Saya prefer yang dia akan jaga financial kat rumah, saya provide, dia jaga dan dia fokus on the kids. Because anak is sangat-sangat important, very very important, because that is our next generation. Dia yang akan carry kita punya legacy. Jadi bagi saya, tak salah pun tugas lelaki sebagai mencari duit semua tu. For me, okay je actually. Sebab expectation towards a guy is very high, sangat tinggi. Betul. Jadi macam mana Daniel handle kalau bertemu dengan orang-orang yang mata duitan ni? Daniel akan cakap ke ataupun Daniel akan simply pergi jauh daripada dia? Saya layan je. Tengok lu game layan je dulu. Saya layan, saya tengok. Saya okey, tengok game dia. Macam ni dah pernah kena ni. But okey, layan dulu tengok. So okey. When the time is right, just okay, I'm so sorry. Just got to go. Macam itulah. Okey, tapi kan Cik Zaid, saya pernah terbaca juga kan, ada sesetengah lelaki yang bila dah terlalu biasa ramai orang yang inginkan lelaki ini disebabkan wangnya, ini juga yang akan membentuk lelaki ini menjadi seorang yang kedekut dan dia tidak akan berkongsi apa-apa selagi dia tidak berjumpa dengan orang yang sebetul-betulnya. Bila dah jumpa princess dia tu, macam-macam dibelikan, dimanjakan dan sebagainya. Betul ke Cik Zaid? Betul, saya setuju sebab macam Daniel sebutlah, pengalaman tu sangat pahit lah. Mungkin dia pernah kena sebelum ni kan, habis paruh harta, kena kikis ke apa ke, dia akan jadi guru yang terbaik lah, pengalaman. So bila dia jumpa orang yang ikhlas, tak ada masalah. Spoil her, pamper her. Sebab you dah jumpa orang yang your life partner lah, boleh kata gitu kan. Dan kalau kita tengok duitan ni, sebenarnya kita nampak sisi positif, negatif je sebelum ni. Saya nak share satu teknik kita boleh positifkan mata duitan ni. Kita biasa dengar perkataan duit, D-U-I-T, doa. Doa, banyakkan doa, banyakkan usaha, istiqamah sampai berjaya. T, tawakal kepada Tuhan. Kalau kita tambah dua lagi, A-N. Duitan. Duitan. A apa? A ni ialah attitude kita tentang duit. Itu saya nak tekankan tadi. Sebenarnya bukan physical duit yang penting, tapi attitude. Sebab cuba fikir sekejap. Kenapa ada orang menang loteri 100 juta kan? 100 juta bagi masa 2 tahun hilang habis licin. Sebab sikap dia tak betul. Ini saya hari tu saya kena kecam sebab saya sebut benda ni orang duk minta keluarkan EPF. Sorry lah panas sikit topik ni.
orang nak keluar ke EPF, saya kata boleh keluar ke EPF tapi betulkan sikap dulu. Sebab kalau you keluar EPF sikap tak betul, tahun depan nak keluar lagi. Tahun depan nak lama-lama habis EPF. Dah terpaksa pinjam Along. Jangan. Along jangan. Along tu seolah bunuh diri dah. Betul-betul. Dan itu A, attitude, dan lagi susah nak kawal, N, nafsu. Nafsu tu yang susah tu. Nak menunjuk, nak ni kan, nak beli. Ya, lifestyle. Beli bukan suka pun, tapi saja beli nak sakitkan hati jiran. Apa benda? Kan beli barang, spend banyak-banyak, oh aku boleh belilah, kau ingat kau seorang boleh beli. Padahal kita hutang bertimbun. Itu kalau kita boleh betulkan dua ni, insya-Allah mata duitan tu jadi positif. Ya, banyakkan doa, usaha, istiqamah, tawakal, jaga attitude kita, nafsu kita kawal. Dan insya-Allah kalau perempuan jumpa wanita macam ni, grab terus. Jangan lepas. Sebab dia potensi dia nak buat duit tu tinggi. Dan peluang akan datang. Dalam kehidupan kita, makin kita matang, makin banyak peluang. Lama-lama dapatlah 100 million yang duk kejar tu. Dan dia, bila dia dapat, dia pandai jaga. Sebab sikap dia betul. Bagi saya itulah yang inilah. Dan kepada lelaki yang sebelum dah nampak, dia boleh nampak sebenarnya. Macam Daniel sebut tadilah, oh macam ni bukan minat aku sangat ni. Macam dah pernah kena je ni. Saya sendiri tak adalah kot. Tapi maksud dia gitulah. Dia punya kita kena ada filter lah. InsyaAllah selamat. Baik, mata duitan itu boleh dipositifkan tapi jangan sekali-kali jadi hamba duit ataupun pinjam Along. Sebab itu menjerat diri. Baik, sedikit kata-kata terakhir daripada Encik Zaid mengenai perkara ini. Silakan. Mungkin sedikit nasihat dan sebagainya. Okey. Saya selalu cerita kalau saya banyak buat program, saya selalu cerita dekat peserta semua, saya kata jangan kejar duit tapi biar duit kejar kita. Dia pun heran, macam mana duit nak kejar saya Encik Zaid? Kamu tingkatkan nilai diri kamu. Kamu tingkatkan nilai diri kamu. Nilai tu mana dalam perkataan ada I, ilmu. Tingkatkan ilmu kita. Bila kita tinggi ilmu, orang akan cari kita. Kalau kita bekerja pejabat pun kan, bila kita niat, A tu attitude, sikap betul, L tu leadership, jadi leader dekat pejabat. A satu lagi tu adjust, kita punya situation adaptable. Ni kan I sekali tu ilmu. Mana kita nilai ni tinggi, letaklah kita kat mana-mana pun orang akan nak kita. Pepatah Cina ada sebut, if you are a gold, you will shine anywhere. Letaklah longkang busuk pun orang akan ambil kelongkang. Jadi itulah. Itu duit sebenarnya. Betul. Jangan kejar duit, biar duit kejar kita. InsyaAllah. Betul. Seronok sebenarnya dengar apa yang Cik Zaid katakan. Banyak pepatah-pepatah Jerman dia dah bagi. Cina pun dia dah bagi. Dan yang paling penting, poin yang paling saya suka Cik Zaid kongsikan adalah jangan cari seseorang yang berduit, tetapi cari seorang yang ada potensi untuk mencari dan membuat duit. Itu antara kunci yang paling penting. Okey, sedikit daripada Mak Dan dan Daniel dan juga Farah. Kita mulakan dengan Mak Dan. Bagi saya, kita usaha untuk kita carilah untuk keberkatan. Ada orang yang ada RM100, habis gitu, tak nampak apa. Tapi ada orang yang ada RM100, macam-macam yang dia boleh dapat dengan RM100 tu. Esok lusa ada lagi duit tu. Ada lagi duit tu. Berkat duit itu. Dan kita kena, kalau duit kita tak berkat, kenapa duit kita tak berkat? Mesti mana bocoran tu, mana ada masalah kita. Kadang-kadang kita kena cuba dan kena carilah, okey, kenapalah. Asyik ada something tak wrong. Dapat je RM1,000 habis gitu. Dapat je RM1,000 habis gitu. Kena muhasabah sedikit lah. Kena bagi saya kena sit down, kena fikir, okey, kenapa jadi gitu? Apa yang saya buat salah ni? Adakah saya tak ganti solat lagi ke? Ganti puasa belum lagi ke? Carilah apa yang kita punya kebocoran tu. Baik. Okey, Daniel, sikit Daniel. Aku nampak muka tak puas hati dengan saya tu. Tak ada. Bagi saya simple je. Just kena bijak lah. You dah tengok orang, you tahu pengalaman dan you tahu orang tu betul-betul suka kat you ke ataupun suka about money. So at the end of the day, very simple, you have to be smart je. Be smart, okay? Yes. Farah pula. Okay, dalam hidup ni satu je. Kalau kita bersyukur, InsyaAllah semua mesti akan cukup. Itu saja. Yang penting bersyukur. Yes. Sedap kita dengar kan? Bersyukur, be smart, muhasabah diri dan tengok orang yang ada potensi untuk mencari duit. Wah, seronok sangat dengar perbincangan kita pada hari ini kan Syirah? Iya, betul. Dan kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada Farah Delia, kepada Daniel dan Syuki, Mak Dan juga Encik Zaid Muhammad. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami meluangkan masa untuk berkongsi mengenai topik ini. Baiklah, Yana, kita nak berhenti berehat seketika, betul? Kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Pastinya kita ada Mak Dan lagi sekali. Dan ke mana-mana, okey?
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ataupun backwalk sahabat kita, pendengar kita. Ke lokasi pertama kita. Jadi pengantin dekat sana, tunggu kami dah. Jom kita. Jom, tak sabar-sabar nak jadi pengantin. Dan ini adalah debaran sebenarnya untuk tuan rumah, pengantin perempuan dan menyaksikan pengantin lelaki datang berarak dengan keluarga dia. Kita masih lagi menantikan rombongan pengantin dia. Nampak kat Zura sebelum pengantin. Baik, itu dia. Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Tadi kita dapat saksikan sedikit sedutan kempen Backwalk Meriah Molek. Backwalk Meriah Molek. Wah, best. Backwalk Meriah Molek. Okey. Dan bersama kita di studio kita ada sekali lagi Mak Dan dan kita juga ada DJ Nas. Assalamualaikum DJ Nas. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik, kempen Backwalk Meriah Molek. Boleh ceritakan secara ringkasnya apa benda kempen ini mengenai apa sebenarnya? Ini adalah kempen terbaru daripada kita Molek FM. Dan kita datang dan memeriahkan majlis perkahwinan mereka yang nak melangsungkan perkahwinan di Pantai Timur lah. Dan sebenarnya perkahwinan ini kan hari besar kan bagi setiap orang. Jadi Molek FM datang dengan memeriahkan lagi akan hari besar itu supaya menjadi kenangan sepanjang hidup pasangan pengantin tu lah. Dan di samping itu kita bukan sekadar datang saja, kita bagi package honeymoon dan 3 hari 2 malam. Kemudian kita ada duit salam kaut RM1,000 dan kita provide servis yang boleh kita buat di majlis perkahwinan tu lah. Okey. Can you imagine, you katakan orang kahwin, Mak Dan jadi pengapit. Awak bayangkan. DJ Nas jadi tok kadi tau. Mek Yan jadi pengapit belah kanan dan kemudian ada Fizi, ada Mek Zura dan kita MC majlis itu. Pasti majlis itu akan jadi satu majlis yang sangat meriah sekali lah. Hebat, hebat. Tapi dia untuk pengantin baru je lah. Pengantin lama yang nak naik balik. Boleh ke? Kalau nak kahwin kena berdua boleh lah. Jangan begitu. Tapi dia sebenarnya idea ni dia datang sebab hari tu ada orang ada caller yang telefon in lah. Dia kata adik dia nak kahwin dan adik dia macam dia punya dream dia, impian dia untuk hari perkahwinan dia adalah DJ team Molek FM turun dekat majlis perkahwinan dia. So itu jadi macam dah idea dah macam bermula dekat situ. Apa kalau kita buat something macam ni lah. So for the whole of bulan 3 every weekend kita turun ke Kelantan, ke Terengganu, ke Pahang untuk buat benda ni lah. Dan bagi saya satu kempen yang kita buat di Molek FM ni yang berjaya, yang jadi orang kata. Kalau kita tengok ni, kita scroll penyertaan kan, beratus-ratus orang yang hantar penyertaan. Ada untuk yang bulan 3, ada yang untuk yang bulan 5, bulan 6. Semalam ada orang telefon kata birthday bulan 6 boleh tak Molek FM turun. Jadi tapi yalah yang tu kita tak boleh nak tu kan. Tapi dia bagi saya satu kempen yang berjaya lah yang kita buat. Alhamdulillah. Tapi kan DJ Nas, Mak Dan memang hanya untuk Pantai Timur sahaja. Kita memang untuk Pantai Timur saja. Dan Molek FM adalah radio yang kita memang segmentasi dekat Pantai Timur. Dan sekadar kita bukan adakan majlis saja. Dan ini satu cara untuk kita dekat dengan pendengar-pendengar kita. Dan kita bukan pergi kawasan bandar saja. Ada satu location dekat Kota Baru tu, kita pergi dekat Jeli. Dan dia memerlukan 2 jam perjalanan daripada Kota Baru tu nak ke Jeli. Dan kita lakukan itu semuanya untuk kita punya pendengar Molek FM. Boom lah satu kali. Boom lah. Nampak kan? Okey, tadi Mak Dan ada sebutkan mengenai penyertaan. Banyak penyertaan diterima. Macam mana kita nak hantar penyertaan tu? Dia hantar je you punya kad kahwin ataupun sekarang ni semua e-jemputan kan. Yang WhatsApp punya e-card kan. Forward je ke nombor WhatsApp kita lah. Boleh sebut nombor WhatsApp kita? Boleh? Silakan. Okey, nombor WhatsApp kita 019-335-5656, betul tak? Betul. Jadi boleh hantar you punya penyertaan dekat situ lah dan bagi tahu kenapa sebenarnya kita kena pilih anda lah untuk dapat servis macam ini. Wah, ini antara kemeriahan di setiap kali Backwalk meriah. Molek pergi orang kata tua lah ni, kira macam tua di Pantai Timur lah kan. Jadi kelima-lima orang DJ ni akan ada? Announcer ni akan ada? Semua akan turun? Enam akan turun, insyaAllah. Okey, dan nothing in return? Tidak ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Kita bagi je lah. Dan ada package honeymoon dekat Kuala Lumpur dan juga duit RM1,000 kita salam kaut, bagi duit RM1,000 dan salam kaut. Honeymoon pun boleh dapat sekali tengok tersenyum akak-akak tu. Gembira. Cerita pasal return tadi. Ialah kita dapat makan
majlis kenduri yang memang best. Betul. Dia orang punya daging masak gulai kawar. Sangat-sangat sedap. Makanan pantai timur pula sedap macam mana betul, kan? Ada budu apa. Ya Allah, seronok tengok ni antara orang kata usaha yang bukan sahaja baik tapi dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim tu kan? Betul. Terbaik Molek FM. Okey, lepas tu DJ Nas, mungkin DJ Nas boleh kongsikan sikit pasal kerusi DJ Nas. Apa itu? Dia program temu bual saja lah yang kita adakan kerusi DJ Nas dan program temu bual dengan saja subjek yang kita pilih dan diinterview oleh DJ Nas. Itu beza dia sajalah. It's very good program dan kita dah release masa saya kat Molek ni ada 4-5 episod. 3 trending macam itu di YouTube, so alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya memang selalu follow DJ Nas punya interview. Okey, tengok di YouTube dan sebagainya. Dan sebenarnya saya nak cakap ni kepada DJ Nas antara interviewer yang terbaik yang pernah saya dengar. Betul. Jadi Gimana dah makan tu? Kalau makan dah tanya. Tak, tapi betul untuk membuatkan seseorang tu open up kepada kita. Hanya seseorang interviewer terbaik yang mampu untuk bertanya soalan dan mendalami apa yang nak dikongsikan oleh orang itu. So, terbaik untuk DJ Nas, tambah lagi latest KJ. Latest KJ paling banyak view. Ya, Kari Jamaluddin. Saya pernah ada kat sana masa dia interview dengan KJ lah dan walaupun dia ringkas, dia pendek je sebab dah orang sibuk kan. Kan? Tapi cara yang untuk dapatkan interview tu pun saya pun dah biarlah respect ke dia lah cara yang boleh dapat interview tu dan terus masuk tanya soalan-soalan yang lain sikit yang orang tak akan tanya lah. Biasalah kan bila jumpa orang macam politician ke whatever kan. Biasalah soalan yang sama, jawapan yang sama. Tapi ini cara kita pun nampak muka KJ dia macam push. Dah dapat soalan macam dan itulah kekuatan DJ Nas kita. Akan makan lagi ni. Syira, untuk DJ Nas dan juga Mak Dan, anda berdua dah bekerjasama di Molek FM ni hampir setahun. Okay, so far setakat ni macam mana chemistry, macam mana ataupun cabaran? Tadi kita dah nampak dah chemistry tu. Tapi macam mana? Excited tak bila beritahu akan bekerjasama together bersama-sama? Of course dia excited nak kerja dengan Mak Dan. Ya, betul. Dan saya satu benda yang paling saya suka ialah macam mana saya nak explore dia sebagai satu orang yang asalnya daripada barat. Apa yang boleh dia kongsikan dengan dia punya pengalaman backpacking ke situ kemari. Solo yes. Dan cabaran juga bagi dia untuk dia terjemahkan dengan dalam perkataan dan orang rasa impress. Macam gitu. So far dia seorang partner yang sangat-sangat baik sekali. Bukan sekadar handsome tapi Aku kena belanja mudah. Kena belanja makan. Tapi saya pun bersyukurlah kerja dengan orang dalam industri yang dah hampir 20 tahun dalam industri radio ni. Dan saya pun kata dan first day yang kita jumpa tu, saya orang baru dalam dunia radio ni. Jadi apa-apa bagi tahu je kita give and take macam tu kan. Tapi banyaklah saya belajar daripada dia alhamdulillah. Okey, kalau memerlukan announcer ketiga Roger. FM pula saya. Okey, apa pun kita nak ucapkan selamat maju jaya untuk Mak Dan dan juga DJ Nas dan selamat maju jaya untuk Molek FM. Semoga dapat meraih lebih ramai lagi pendengar insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Thank you. Thank you. Alright, thank you. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kalau boleh izinkan kami untuk raikan lagi penonton-penonton kita di Facebook dengan komen-komen mereka. Kali ini adalah daripada Lia Adam. Katanya pada saya, biarlah suami bila senang tu senang yang mencukupi semua. Tak melebih-lebih kesenangan itu sebab mostly lelaki bila diorang dah terlalu senang, diorang senang lupa diri juga. Of course, kewangan itu penting sebab hidup semua memerlukan duit dan mostly perempuan tak kisah lelaki itu banyak duit ataupun tidak as long as dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Saya love komen tu. Dan satu lagi komen yang kami nak kongsikan adalah daripada Indun Hussein yang kata mata duitan diletakkan paling utama hendak berumah tangga bagi menjamin kebahagiaan bagi sesetengah orang. Kita perlu ingat walaupun tidak banyak duit, kita hendaklah berusaha mencarinya supaya hidup berumah tangga akan diberkati dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa yang dikatakan oleh semua yang menghantarkan komen di laman Facebook Wanita Hari Ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda
yang dah setia bersama dengan kami. Okey, banyak kali kita ulangkan Syira, kita kata duit bukanlah segala-galanya, tapi semua benda dalam kehidupan ni perlukan duit. Semat kata-kata tu dalam diri dan berusaha. InsyaAllah akan cukup untuk kita semua dengan bersyukur juga. Betul tu Yana. Dan wanita hari ini nak berhenti di sini. nak berhenti berehat sebenarnya. Nak berhenti di sini dan esok kita ada topik pelbagai menu nasi. Wow, sedapnya nasi. Yana suka nasi apa? Baik, bukan saya yang khusus esok. Kalau letak setiap stesen tu saya makan. Saya suka nasi ayam. Sedap. Saya suka nasi kerabu. Sedap. Saya suka nasi goreng sardin. Nasi goreng sardin. Nasi goreng sardin sedap tak kena rasa umi saya buat. Okey, apa pun jangan lupa saksikan temu janji anda bersama dengan kami di Wanita Hari ini esok dengan topiknya pelbagai menu nasi. Terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton. Jaga diri, salam sayang kami buat anda semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.